Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk bahagi perpuluhan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 72. Kita akan sama-sama menjawab soalan 2A hingga F. Soalan 2, kira. A, 9.5 bahagi 1.9. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, kalau nombor perpuluhan dibahagi dengan nombor perpuluhan, nombor yang nak dibahagi itu, maksudnya 1.9 ini perlu menjadi nombor bulat. Okey, kalau kita buat bentuk lazim, dia ibarat macam 9.5 kita nak bahagi 1.9. Jadi agak sukar untuk kita buat bahagi kat situ. Jadi sebab apa? Sebab nombor itu nombor perpuluhan. Jadi sebab itulah kita perlu jadikan nombor yang dibahagi ni, yang cikgu tanda ni, kita jadikan dia nombor bulat. Macam mana cara dia? Kita akan gerakkan ke hujung satu kali, okey, sehingga hujung dia jadi 19. Bila kita gerak sekali, nombor yang nak dibahagi itu juga akan ikut sama, yang mana dia akan gerak satu kali. Okey. Jadi kita dapat nombor dia sekarang 95 bahagi 19. Okey. Kita dapat 95 bahagi 19. Okay, itu lebih mudah. Okey. Okey, sekarang barulah kita boleh buat bentuk lazim. Dalam kaedah bahagi, kita buat 95 dibahagi 19. Okay, sekarang kita buat bentuk lazim, kita gali dulu. Dan seperti biasa, kalau bahagi, kita perlu ada sifir, yang mana sifir 19. Okay, kita akan cari berapa kali 19 dapat 95. Okey. Jadi cikgu menggunakan kaedah penambahan berulang. Okey. Jadi kita buat 19 tambah 19. Kita dapat 18 38. Okey, ini baru 2 kali 19. Kita tambah lagi 19. Kita dapat 17. Okey, 57. Kita tambah 19. Kita dapat 16. 76. Kita tambah 19. Kita dapat 15. 9. Okey, ada kat sini 95. Maka 95 tu ialah 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita dapat sini 5 kali 19, 95. Kita tolakkan dan selesai. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A, iaitu 5 jawapan dia. Okay? Ini lebih mudah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Sifar perpuluhan 8 bahagi sifar perpuluhan sifar 2. Jadi, seperti cikgu cakap sebelum ni, nombor yang nak dibahagi itu perlu menjadi nombor bulat. Maka, kita gerakkan titik perpuluhan ke hujung. Dia akan jadi 1, 2, dia jadi 2. Okay? Oleh kerana dia menggerakkan 2 kali titik perpuluhan, nombor yang di depan juga akan gerakkan 2 kali. 1, 2. Okay? Titik perpuluhan dekat hujung. Okay, mungkin kita tak nampak pergerakan titik perpuluhan tu. Okey, cikgu tulis sini sifar perpuluhan 8, kita gerak 2 kali. Okey, jadi 1, 2 dan titiknya dekat sini. Jadi ada satu ruang kosong ni, kita masukkan sifar dekat dalam dia. Maksud dia 80. Okey, jadi apakah ayat matematiknya? Iaitu ayatnya ialah 80
kita akan bahagikan dengan 2. Okey, itu lebih mudah. Jadi kita akan buat metode lazim 80 bahagi 2. Jadi seperti biasa, kita perlu ada sifir, yang mana berapa kali 2 dapat 8. Jadi sifir 2, 2, 4, 6, 8. Maksudnya berapa kali 2? 4. Jadi kita tulis ni 4. 4 kali 2, 8. Kita tolakkan, selesai. Okay, sifar ni kita boleh buat ni, ataupun kita boleh turunkan. Sebab ada 1 je kita turunkan lah. Okay, jadi berapa kali 2 dapat sifar? Tak ada. Kita buat sifar. Dan sifar kita tolak dan selesai. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B, iaitu 40. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C, 3.417 bahagi 3.4. Jadi langkahnya seperti cikgu cakap sebelum ni, nombor nak dibahagi tu perlu digerakkan ke hujung titik kumpulannya untuk menjadi nombor bulat. Kita gerakkan sekali saja, dia jadi 34. Jadi nombor di depan juga kita akan gerakkan sekali. Maksudnya kita dapat 34.17. Okey. Jadi kita boleh buat bahagi 34.17. Sekarang kita boleh nak bahagi sebab nombornya nombor bulat, iaitu 34. Okay, sekarang kita gariskan dulu. Okay. Kita perlu ada sifir 34. Berapa kali 34? Jawapan dia 34. Sudah pasti 1. 34 kan. Kalau ada 2, maksudnya kita tambahlah 2. Jadi 34 tambah 34, dia jadi 68. Okey, sedangkan ni 34, maka 1 lah kita ambil. 1. Jadi 1 sini kita buat 34. Kita tolakkan, selesai. Kemudian ada titik kumpulan, kita letak titik. Kita turunkan 1. Berapa kali 34 dapat 1? Tidak ada. Jadi yang paling kecil 34. Kita buat sifar. Kita tolakkan, dapat 1 tolak sifar 1. Kemudian kita akan turunkan 7. Nombor sekarang ialah 17. Jadi berapa darab 34 17? Masih tak ada. Kita buat sifar. Kemudian kita buat sifar dan tolak. Okey, sebenarnya ini dikatakan baki, tapi dalam membahagi nombor kumpulan, kita boleh mendapatkan jawapan hingga ke hujung, yang mana kita tambah sifar dekat hujung ni. Dan kita turunkan sifar. Kita dapat sekarang nombornya ialah 170. Jadi kita perlu cari sifir 34 yang hasilnya 170. Jadi berbalik pada sifir kita, kita akan tambah dan tambah sehingga kita dapat 170. Okay, tambah 34, kita dapat 12. 1 sifar 2. 6 tambah 3 dan 1 dapat 10. Tambah 34, kita dapat 6, 3, 1. Okay, masih jauh lagi. Okay, tambah 34, kita dapat 6 tambah 4, 10. 3, 3, 1, 7, 1. Okey, ada di sini, iaitu 170. Jadi berapa kali 34? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi berapa darab 34 170? 5 darab 34. Jadi 5 darab 34 170. Kemudian kita tolakkan, selesai. Okay, jadi inilah dia jawapan untuk soalan C, iaitu 1.005. Okay, cikgu nak tegakkan sini
Sebenarnya ada bermacam-macam kaedah yang kita boleh buat survey. Antaranya ialah penambahan berulang dan satu lagi kaedah tulang ikan. Okey, tulang ikan ni macam mana? Dia macam survey 3 dan 4. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan mungkin di soalan yang berikutnya. Okey, kita teruskan dengan soalan D. Okey, sifar perpuluhan 33 bahagi sifar perpuluhan sifar-sifar 6. Okay, nombor yang nak dibahagi tu ialah sifar perpuluhan sifar-sifar 6 perlu menjadi nombor bulat yang mana kita gerakkan hingga ke hujung titik perpuluhannya. Kita gerak 1, 2 dan 3. Jadi nombor ini juga akan gerak 3 kali, 1, 2 dan 3. Kalau masih tak nampak, kita boleh gunakan kotak sebagai panduan. Sifar perpuluhan 33 kita gerakkan 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab kita ikut nombor di sebelah ni. Ni gerak 3 kali, kita ikut 3 kali. Okey. Jadi gerak 1, 2 dan 3. Maka ada satu ruang kosong itu kita masukkan sifar. Ini bermakna nombornya ialah 330 dibahagi 6. Jadi kita boleh buat bentuk lazim. 330 kita akan bahagi 6. Jadi sudah pastilah kita perlu kena ada sifar 6. Kita akan ambil 33 terus. Jadi berapa kali 6 dapat 33? Kita buat sifar 6, 12, 18, 24, 30. 36. Jadi yang hampir ialah 30. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 6 kita dapat 30. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat 3 dan kita turunkan sifar. Nombor sekarang ialah 30. Berapa kali 6 30? Masih lagi 5. Jadi kita tulis 5, tulis 30. Kita tolakkan dan selesai. Jadi titik perpuluhannya tidak ada, iaitu kita dapat nombor bulat. Jawapannya ialah 55. Soalan seterusnya, soalan E. 36.848 bahagi 5.6. Jadi seperti biasa, nombor yang kita nak dibahagi itu kita perlu jadikan sebagai nombor bulat. Okay, jadi kita gerakkan 1 kali titik perpuluhan ke hujung. Begitu juga nombor yang di depan ini kita akan ikut. Jadi 1 kali. Maka kita akan bahagikan nombornya kepada nombor bulat. Okay? Maksudnya nombor perpuluhan bagi nombor bulat. Okay, apa nombor dia? Okay, kita akan bahagikan 368.48. Kita akan bahagi 56. Okay. Okay, sudah pasti kita perlu kena ada sifar 56. Okay, jadi tadi cikgu dah cakap kita boleh buat kaedah sifar ini dengan buat kaedah penambahan berulang. Seperti soalan macam ni, kalau nombor tu besar kita tak hafal sifar, kita boleh tambah kaedah penambahan berulang. Satu lagi kaedah, nama dia kaedah tulang ikan. Okay, macam mana kaedah tulang ikan berfungsi? Okay, jadi pertama sekali kita kena buat dinding. Okay, ini dinding dia. Macam tu. Kemudian kita namakan ke atas tu sifar berapa. Okay. Bila sifar 56, maksudnya kita akan buat sifar 5 dan sifar 6. Okay, ini sifar 5, ini sifar 6. Okay, jadi cara dia, kita cuma buat sifar 5 sampai agak-agak lah. Okay, mungkin sampai 6 lah. Okay. 5, so kita mulakan sifar 5, 1 kali 5, kemudian 10, kemudian 15, 20,
25, 30. Sebab depan ni 3 kan. Kita buat sampai 30 lah. Okay, sekarang sifir 6 pula. 6, 12, 18, 24, 30 dan 36. Okay, seterusnya kita tambahkan. Okey, 1 kali 6 55. 1 kali 56 56. Okey, 2 kali 56 kita buat macam mana? Okey, kita ambil 1 ni, kita akan tambah dengan 10. Okey. Maksudnya 10 tambah 1 11. Nombor belakang kita kekalkan. Jadi dia jadi 112. Macam tu. Okey, 15 tambah 1 16, dia jadi 168. 20 tambah 2, 22, jadi 224. 25 tambah 3, 28, jadi 28 sifar. 30 tambah 3, 33, jadi 336. Okey, tengok ni 368, okey, masih tak cukup. Kita try sekali lagi, cuba tambah seterusnya. 5 kali 7 ni 35. Kemudian 36 ni 42. Jadi kita cuba tambahkan 35 tambah 4, kita dapat 39. Jadi kita dapat 392. Okey, inilah dia sifir 56. Okey, jadi berapa kali 56 dapat 368? Kita akan ambil 336. Okey, kita akan ambil ni, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita ambil 6. Kita tulis 336. Okey, kaedah ni sesuai untuk yang hafaz sifir. Okey. Tapi agak risiko kalau kita buat salah, memang kita akan salah. Risiko dia kalau salah, dia tak dapatlah jawapan dia, salah sifir. Okay, jadi kita tolakkan. 8 tolak 6, 2. 6 tolak 3, 3. Okay, ni akan sifar. Kemudian ada titik, kita letak titik. Kita turunkan 4. Kita dapat 324. 324 kita akan ambil 5, iaitu 280. Jadi kita tulis 5. 5 kali 56, 280. Kemudian kita tolakkan. Kita dapat 4. 2 tak boleh tolak 8, jadi 12. Pinjam sebelah. 12 tolak 8, 4. Okey, 4. Okey, seterusnya kita turunkan 8. Okey. Okey. Warna hitam. Okey, warna hitam. Okey, sekarang nombor sekarang ialah 448. Okey, kita sambung sifir tadi. 35 lepas 35, 40. Lepas tu 45. Okay, sifir 6 pula 48 dan juga 54. Okay, kita akan tambahkan 40 tambah 4, dia jadi 44. Kemudian 8. Okey, ada sini 48, iaitu ini 7, ni 8. Okey, tak boleh sambunglah 9 sebab kita dah dapat jawapan, iaitu 8. So tulis 8. Tulis sini 448. Kemudian kita tolakkan. Selesai. Sifar, sifar, sifar. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan E, iaitu 6.58. Okey, inilah dia. Cikgu gunakan kaedah tulang ikan. Okey, yang mana dia macam tulang sebenarnya ni. Bila kita buat macam ni, dia macam tulang. Kemudian yang atas ni kepala ikan. Kita katakan tulang ikan. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan F. 7.2 bahagi 0.75. Jadi 0.75 ini kita perlu jadikan nombor bulat. Maka kita akan gerakkan 1, 2. Okey, 2 kali
titik perpuluhan kita gerakkan. 1, okay. 1, 2. Okey, ini juga akan gerak 1, 2. Okay, kalau kita confuse, kita gerakkan ikut kotak lah. Okay, 7.N.2 gerak 2 kali. Gerak 1, 2. Maksudnya ada satu longkang ataupun ruang kosong, kita masukkan sifar. Jadi kita akan bahagikan 720 bahagi 75. Jadi kita perlu ada sifir 75. Jadi cikgu cadangkan sekali lagi, kita buat kaedah tulang ikan. Okey. Sebab nombor tu besar. Jadi dekat atas ni sudah pastilah sifir 7 dan sifir 5. Okay, so ini sifir 7, yang ini pula sifir 5. Okay, kita akan buat sifir 7. 7, 14, 21, 28. Tengok sini 7 kepada 7. Maksudnya berapa kali 75, 720. Kita akan buat banyaklah sikit sebab 7 depan. Okey, maksudnya 7, 700. Okey, 28, 35, 42. Kemudian 49, 56 dan 63. Sifir 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45. Kebiasaannya kita buat sampai 9. Okey. Okay, sekarang kita buat 75 ni, memang 75 jawapan dia. Okay, 14 tambah 1, 15, 150. 21 tambah 1, 22, jadi 2, 2, 5. 28 tambah 2, 30. Jadi kita buat 30 sifar. 35 tambah 2, 37. 5 dekat belakang. 42 tambah 3, 45. So, sifar dekat belakang. 49 tambah 3, 52. 5 dekat belakang. 56 tambah 4, 60. Sifar dekat belakang. Dan 63 tambah 4, 67. Jadi 5 dekat belakang. Okay, kalau dia 10, dia jadi 750. Maka kita akan ambil yang di bawah sekali, iaitu 9. Jadi 9 kali 75, kita dapat 675. Kemudian kita tolakkan. Ni dapat 10, ni jadi 11. 10 tolak 5, 5. 11 tolak 7, 4. Okey, ni tinggal 6. 6 tolak 6, sifar. Okey, ni baki. Jadi bila baki ni, kita letak titik perpuluhan dan tambah sifar dekat belakang. Jadi kita turunkan sifar, dia jadi 450. Okey, sifir 75 yang hampir dengan 450. Okey, memang ada kat sini, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita tulis 6, tulis sini 450. Kemudian kita tolakkan. Okey, selesai. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan F, iaitu 96. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk bahagi perpuluhan. Bagi nombor 2 untuk muka surat 72.
Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.